Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada panel yang akan menilai pembentangan saya nanti. Saya Wan Zunaida Wan Ibrahim bersama dengan sahabat saya Kuah Wei Bun. Kami berdua adalah pensyarah daripada Kolej Komuniti Sungai Petani. Hari ini kami akan membentangkan satu kajian yang berjudul Google Classroom diintegrasikan dalam pelaksanaan e-pembelajaran Food and Beverage Service, kesediaan dan keberkesanan. Okey, seperti yang telah semua sedia maklum, pada awal tahun 2020, satu dunia telah digemparkan dengan satu penyakit berjangkit iaitu wabak coronavirus ataupun lebih dikenali dengan COVID-19. Wabak yang virus dan penyakit yang baru ini merupakan coronavirus yang paling baru ditemui dan WHO telah mengisytiharkan wabak tersebut sebagai pandemik. Pandemik yang dialami oleh seluruh dunia ini menyebabkan semua sektor terjejas dengan teruk. Salah satu sektor yang menerima impak yang besar daripada pandemik COVID-19 ini adalah sektor pendidikan. Kolej Komuniti Sungai Petani di bawah pentadbiran Kementerian Pengajian Tinggi diarahkan tutup berkuasa dengan Perintah Kawalan Pergerakan dengan arahan Majlis Keselamatan Negara. Dengan penutupan tersebut, semua sektor pendidikan telah mengambil pendekatan untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran, tetapi pengajaran dan pembelajaran ini mestilah diteruskan secara dalam talian dengan menggunakan aplikasi yang sedia ada. Antara aplikasi video telekonferensi yang telah pun sedia ada untuk digunakan adalah seperti aplikasi Zoom, Jitsi, Google Meet dan Webex. Pengguna hanya perlu memuat naik turun aplikasi tersebut di smartphone ataupun di desktop komputer. Manakala aplikasi yang sering digunakan untuk tujuan penilaian dan memuat naik bahan pengajaran adalah Google Classroom dan Edmodo. Bagi aplikasi seperti Kahoot, Quizlet, Quizlize, Plickers dan juga Edpuzzle adalah aplikasi yang sesuai digunakan untuk tujuan penilaian secara dalam talian. Secara kesimpulannya, tenaga pengajar perlu memilih jenis aplikasi yang mana lebih bersesuaian mengikut penstrukturan PDP selaras dengan kemudahan yang disediakan oleh institusi. Okey, ini adalah penyataan masalah bagi kajian ini. Dalam era pendidikan masa kini, teknologi memainkan peranan yang penting dalam melancarkan PDP di dalam kelas. Apabila dunia digemparkan dengan pandemik COVID-19, PDP secara bersemuka di dalam kelas terus berubah kepada PDP secara dalam talian. Kolej Komuniti Sungai Petani turut juga terkesan dengan keadaan ini, malah Google Classroom merupakan aplikasi dalam talian yang menjadi pilihan oleh golongan pensyarah KKSP dalam melaksanakan sukatan kurikulum bagi semester Jun 2020. Ini adalah disebabkan unit learning KKSP telah memperkenalkan Google Classroom kepada para pensyarah bagi melancarkan pelaksanaan e-pembelajaran pada semester tersebut. Justru itu, satu kajian perlu dijalankan bagi mengetahui sejauh manakah tahap kesediaan pelajar menggunakan aplikasi Google Classroom semasa pandemik ini dan keberkesanan pelaksanaannya di dalam kelas untuk modul Food and Beverage Service. Seterusnya kita beralih kepada objektif kajian. Bagi tajuk kajian ini, Google Classroom diintegrasikan dalam pelaksanaan e-pembelajaran Food and Beverage Service, kesediaan dan keberkesanan. Objektifnya yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan pelajar Food and Beverage Service terhadap pelaksanaan e-pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Objektif yang kedua adalah mengenal pasti keberkesanan pelaksanaan e-pembelajaran menggunakan Google Classroom dalam kelas Food and Beverage Service. Dan objektif yang ketiga adalah mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap kesediaan dan keberkesanan di kalangan pelajar Food and Beverage Service FMB semester 1 dan semester 2. Seterusnya, kita lihat sedikit sorotan kajian yang telah dijalankan oleh penulis-penulis terdahulu. Menurut Gunawan dan Sunarman 2018, Google Classroom ataupun dalam bahasa Melayu, Bilik Dajah Google
adalah platform pembelajaran yang boleh dikhaskan untuk sebarang skop pendidikan yang bertujuan membantu mencari jalan keluar dari kesulitan yang dialami dalam membuat tugasan tanpa kertas. Perisian ini telah diperkenalkan sebagai sebahagian daripada Google Apps for Education ataupun GAP sejak 12 Ogos 2014. Menurut Okmawati 2020, platform Google Classroom ini boleh menjadi salah satu penyelesaian untuk menyelesaikan proses pengajaran pembelajaran sementara sekolah masih tidak dapat dibuka. Bilik darjah Google menyediakan pelajar untuk menjadi berdikari, terlibat dan bermotivasi kerana kebanyakan pelajar mudah cenderung menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian mereka. Manakala suratan kajian bagi e-pembelajaran menurut Syed Shira dan Muhammad Noor 2020 menyatakan e-pembelajaran telah menjadi sebahagian daripada medium pembelajaran di institusi pendidikan tinggi pada masa kini. Ia mampu mempercepatkan pengajaran dan proses belajar dengan lebih berkesan. Penerimaan e-pembelajaran bukan hanya untuk menukar modul tradisional, kos program dan bilik darjah menjadi versi teratas dalam talian. Malah penggunaan teknologi e-pembelajaran dapat menyumbang kepada persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Seterusnya, bagi metodologi kajian, kajian ini adalah berbentuk kuantitatif yang menggunakan instrumen soal selidik, diadaptasi dan diubah suai daripada Amiruddin et al. 2020. Seramai 42 orang pelajar Food and Beverage Service semester 1 dan semester 2 di Kolej Komuniti Sungai Petani. Okey, seterusnya kita beralih kepada analisis dan hasil dapatan kajian. Dapatan kajian telah diperolehi melalui analisis IBM SPSS secara statistik deskriptif ke atas data responden yang terkumpul daripada 42 orang responden. Perincian kajian adalah sebagaimana ditunjukkan dalam jadual. Jadual 3 menunjukkan dapatan bahagian A iaitu bahagian demografik responden yang terdiri daripada jantina, umur dan semester. Jadual seterusnya adalah jadual yang memaparkan tahap kesediaan pelajar terhadap e-pembelajaran Google Classroom. Apakah tahap kesediaan pelajar FMB terhadap pelaksanaan e-pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom? Nilai skor min bagi item pertama iaitu B1 adalah pada tahap sederhana iaitu 3.55. Ini menjelaskan bahawa responden tidak begitu suka mempelajari FMB di platform Google Classroom semata-mata. Skor min B1 berada pada tahap sederhana adalah kerana modul Food and Beverage Service adalah merupakan modul yang berkonsepkan 90% amali ataupun praktikal. Manakala nilai skor min bagi B2, B3, B4 dan B5 adalah berada pada tahap tinggi iaitu 3.90 untuk B2, 4.12 bagi B3 dan 4.12 bagi B4, manakala bagi B5 4.07. Keempat-empat item ini menunjukkan responden berada pada tahap tinggi apabila melibatkan peningkatan kemahiran, memuat naik tugasan dan selesa bertanya soalan kepada pensyarah melalui ruangan bualan di Google Classroom. Berdasarkan hasil dapatan bahagian B tersebut, didapati tahap kesediaan pelajar apabila melibatkan e-pembelajaran menggunakan Google Classroom bagi modul FMB adalah tinggi sebagaimana ditunjukkan melalui nilai skor min keseluruhan iaitu 3.90. Justru dapat disimpulkan bahawa pelajar FMB bersedia untuk menerima pelaksanaan e-pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom untuk modul FNB. Jadual seterusnya adalah jadual hasil dapatan keberkesanan pelaksanaan e-pembelajaran Google Classroom. Persoalan kajian adalah apakah tahap keberkesanan pelaksanaan e-pembelajaran menggunakan Google Classroom dalam kelas FMB.
Hasil dapatan menunjukkan nilai skor min bagi C3 adalah pada tahap sederhana iaitu 3.64. Selain itu, nilai skor min bagi item C1, C2, C4 dan C5 adalah pada tahap tinggi. C1 4.12, C2 4.00, C4 3.71 manakala C5 3.98. Manakala nilai skor min keseluruhan adalah 3.89 berada pada tahap tinggi. Hasil dapatan yang diperolehi jelas menunjukkan bahawa pelajar sangat bersemangat dan bersedia untuk meneroka pendekatan terkini PDP iaitu gabungan pembelajaran bersemuka dan pembelajaran dalam talian. Hasil kajian ketiga menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan terhadap kesediaan pelajar FMB semester 1 dan 2 terhadap pelaksanaan e-pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Ini kerana pelajar daripada kedua semester merupakan kali pertama menggunakan platform Google Classroom dalam modul FMB. Tahap kesediaan pelajar FMB daripada kedua-dua semester adalah yang sama terhadap pelaksanaan e-pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Manakala untuk keberkesanan pelaksanaan e-pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom dalam kelas FMB mengikut semester. Hasil dapatan juga menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap keberkesanan pelaksanaan e-pembelajaran menggunakan Google Classroom dalam kelas FMB semester 1 dan 2. Ini bermaksud dengan pembelajaran gabungan di dalam kelas dan Google Classroom lebih menarik dan efisien dan pelajar lebih berminat dengan pembelajaran FMB di dalam kelas ditambah dengan bahan atau aktiviti di dalam Google Classroom. Melalui hasil kajian yang dijalankan terhadap responden yang mengambil modul FMB, dapat disimpulkan bahawa pendekatan PDP masih perlu menggunakan pendekatan konvensional. Ini kerana modul FMB adalah modul yang melibatkan banyak kerja amali ataupun praktikal. Namun, untuk memastikan proses PDP tidak ketinggalan zaman dan dapat diterima oleh pelajar generasi Z, pendekatan yang ada mestilah digabungkan dengan pendekatan terkini, iaitu pembelajaran di dalam talian. Sekian, terima kasih.